Masaul khair. So, siapa yang ada kat sini? Humairah, Syazwani, Intan Maisarah. Kita berkenalan dulu. Dari sekolah mana? Ya, Syazwani. SMI Al-Ikram. Okey. Oh, ramai daripada... Ni cikgu ke pelajar ni? Nanti saya tertukar pula. Tersilap. InsyaAllah malam ni kita nak study sikit tajuk yang penting. Tajuk malam ni adalah tajuk insya'. Dan di message in call adalah nota untuk MPDCA insya' ini. Boleh rujuk ke nota bagi yang baru masuk. Ada nota melalui Word yang Ustaz kongsikan. Download dulu. Dan kita akan gunakan nota ni bersama-sama insya-Allah nanti. Sebab tajuk insya' adalah tajuk yang agak strong. Dan tajuk ni perlu penguasaan daripada pelajar. Dan untuk bahasa Arab pada tahun ini memerlukan kekuatan pelajar membina ayat, menulis ayat dan membina karangan yang baik. Kalau ikut markahnya hampir Ustaz boleh kata dalam 40% adalah markah daripada insya' sahaja. Tolak markah lisan, mungkin dekat 50% untuk soalan insya' ini. Jadi para pelajar perlu penguasaan yang baiklah untuk tajuk-tajuk insya' ini insya-Allah. Okay, 8.39 kita tunggu lagi. Isha Hani ni daripada mana? Ismi Al-Ikram. Oh, Ismi Al-Ikram. Al-Ikram di Tasik Logo kan? Ya. Ya. Ustazah apa nama? Ni yang mengajar? Mu'alin Luqman. Mu'alin Luqman. Okey. Tadi ada seorang daripada Soft mana? Siapa Saya Ustaz. Oh. Hamzah, cikgu ke? Student? Student Ustaz, student. Student Ya Ustaz. Dah belajar apa insya' ni? Belajar sikit Ustaz. Belajar sikit-sikit. Siapa yang mengajar? Ustazah Zuzaina ke? Ustazah Rohana ke? Ustazah Rohana. Ustazah Rohana. Okey. InsyaAllah nanti boleh praktik lah. Apa dia panggil, teknik insya' yang Ustaz akan bagi ni. Dan insyaAllah dia boleh memudahkan kita membina karangan. Ada miracle lah. Kamu akan saksikan keajaiban dalam penguasaan kamu tentang insya' ni. Sebelum ni kita malu-malu, takut-takut untuk menulis insya' dan blank, tak ada idea. InsyaAllah Ustaz akan ajar kamu teknik untuk bina insya' yang baik. Dalam nota yang dikongsi pun dah ada hint dia macam mana kita akan membina nota yang baik atau membina insya' yang baik insya-Allah, karangan yang baik. InsyaAllah lagi 5-6 minit kita akan mulakan lah. InsyaAllah
perancangan ini adalah dirakam dan ia boleh diulang tayang semula untuk perkongsian besar. Kita alu-alukan kehadiran pelajar-pelajar baru masuk Marhaba Risha. Dari sekolah mana? IB Hazim. Dari sekolah mana ni? Boleh type kalau segan nak bercakap. Asaf Marhaba Risha. Sama dengan Hamzah lah. Hazim, IB Hazim. Al-Ikram, Alhamdulillah. InsyaAllah. Bahasa Arab memerlukan kita untuk punya vocabulary. Tapi ada vocab pun tak boleh bercakap, tak jadi. Ada vocab pun tak berani nak bina ayat, gunakan, tak jadi juga. Jadi perlu kepada apa dia panggil, latihan, perlu kepada pengulangan. InsyaAllah. Kita mula lebih kurang dalam 8.45 lah, insyaAllah. Nasuha Yahya. Nasuha ni lelaki ke perempuan? Nasuha sekolah mana? Semua dah Nasuha daripada Masyhur. Okey, Masyhur perempuan laki-laki? Perempuan. Oh, Nasuha ni perempuan. Sebab Nasuha pun kadang-kadang ada nama laki-laki kan? Ya. Macam mana semua dengan ujian lisan? Boleh jawab ke tak? Ujian lisan baru-baru ni, semua boleh jawab? Ya, Isa ni. Boleh jawab? Mudah ke susah? No, semua kata boleh. Oh, confident semua. Ha? Senang ke susah? Boleh lah. Ke macam mana? Alhamdulillah tu maknanya markah dia tinggi lah. Betul? Bila kamu tengok pada soalan, macam mana? Rasa mampu untuk ulas, mampu untuk buat ayat. Boleh tak? Boleh kan? Kalau boleh buat ayat untuk lisan, maknanya kamu sebenarnya sudah boleh mengarang. Sebab kalau kita boleh bercakap, bertutur, maknanya kita ada kemampuan untuk menulis. Cuma untuk 120 patah perkataan boleh ataupun tidak, boleh insyaAllah. Tak ada masalah. Okay, kita ada 12 orang daripada 3 sekolah yang Ustaz cek tadi. Yang kita ta'aruf, ada daripada SMI Al-Ikram, ada daripada Masyhur, perempuan. Wakil dia Nasuha, ada daripada Sof tadi. Marha dengan Hamzah. Okey. Boleh kita mula? Dan insyaAllah kawan-kawan lain akan masuk. Sebelum tu, semua dah ambil bahan nota yang Ustaz bagi? Semua dah ada dah dapat nota? Dah. Okey. Sambil-sambil kita gunakan nota ini dan kita cuba ubah diri kita untuk menguasai tajuk insya ini. InsyaAllah tak ramai ni, tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Ustaz bermula. Kita mulakan nahnu sanabda ad-darsan al-yawm fi hadha al-layl بافتتاح اولا نشرع بقراءة او بتلاوة الكتاب الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, laqad qara'na wa da'awna Allah subhanahu wa ta'ala min khilali tilawati hadhihi suratul jamilah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa an yuyassira lana hadha ad-dars fi hadhihi al-laylah insyaallah. Wa fi hadha al-layl wa fi hadhihi al-laylah سندرس عن موضوع الإنشاء. Okey, pelajar-pelajar semua insya-Allah untuk tajuk malam ini kita akan belajar tentang al-insya ataupun karangan dalam bahasa Arab. Dan karangan dalam bahasa Arab ini dia ada dua jenis yang mengandungi markah keseluruhannya 35 markah. Ustaz rasa semua dah tahu. Dan semua akan menghadapi peperiksaan percubaan dan semuanya akan menjawab soalan-soalan insya ini insya-Allah. Soalan insya ada dua, satu soalan insya yang kita sebut insya bergambar ataupun insya diberikan bahan rangsangan sama ada jadual ataupun carta dan sebagainya, dan satu lagi insya dipanggil insya maftuh, insya terbuka. Hanya diberikan tajuk dan kita perlu untuk mengarang ataupun kita perlu untuk membina ayat-ayat yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincang. Okay, sebelum itu saya harap semua boleh rujuk ke bahagian mesej kerana di sana ada nota yang dikongsi oleh saudara admin kita untuk kegunaan pada malam ini. Okay, jadi alhamdulillah tajuk insya adalah tajuk yang penting kerana ia akan memberikan jumlah markah yang besar kepada pelajar-pelajar. Okay, mula-mula sekali Ustaz suka untuk berikan gambaran tentang insya ni. Insya sebenarnya karangan, dan karangan ini bagi setengah pelajar ia dianggap satu yang susah, satu yang sukar, dan ada yang menjadikan subjek ataupun topik insya ini sebab untuk dia drop ataupun dia benci bahasa Arab. Sebab dia kata kalau belajar bahasa Arab tak ada insya, okey, tapi bila belajar bahasa Arab kena buat karangan sampai 120 patah perkataan. Kalau tahun lepas KBSM sampai 150 patah perkataan, dia kata tak mungkin, tak boleh buat. Dan pelajar-pelajar bila jawab soalan insya, dia hanya menghafal teks. Dan kemudian bila masuk soalan peperiksaan, tengok tajuk tak kena dengan teks yang dia hafal. So, dia dapat markah yang rendah. Jadi, Ustaz nak bagi tahu, sebenarnya insya ialah karangan. Insya ialah bagaimana kamu menguasai bahasa Arab dan cuba bina ayat-ayat yang mudah. Bayangkan, kamu sudah belajar bahasa Arab selama 5 tahun dan kamu ada vocab yang banyak sebenarnya. Tapi kenapa kita tak mampu untuk buat karangan dengan baik? Sebabnya kita jarang guna, kita jarang berlatih, kita jarang bereksperimen dengan ayat-ayat, dengan aksara-aksara, perkataan-perkataan Arab ni. Akhirnya kita jadi bingung, tak tahu nak buat macam mana. Ustaz pernah gunakan teknik ini untuk pelajar MRSM, Ulul Albab, kepala batas. Masa Ustaz pergi ke sekolah, Ustaz dijemput untuk mengajar kelas malam bahasa Arab, sebab mereka hanya ada 2 masa, 3 masa je dalam masa seminggu. Ada subjek lain yang banyak. Jadi Ustaz dijemput untuk memberikan perkongsian lah berkaitan dengan bahasa Arab. Ustaz bawakan teknik ini kepada pelajar. Pelajar-pelajar biasa markah bahasa Arab 30, mereka hanya dululah, mereka hanya dapat lebih kurang 15, 20. Mereka tak dapat markah yang tinggi. Mereka akan dapat hanya belasan markah saja. Dan mereka kata susah nak buat karangan bahasa Arab. Jadi saya kata berikan Ustaz 2 jam.
untuk Ustaz bercerita macam mana nak bina bina keupayaan. Ustaz nak bagi kamu semangat untuk keyakinan buat bahasa Arab, buat karangan. Kemudian lepas tentang, alhamdulillah, bukan sahaja mereka boleh menulis dalam bahasa Arab, Ustaz juga beri kepada mereka tajuk spontan. Contohnya, Daurul Muallimin fi insya'i abna'il watan atau fi insya'i thaqafatil watan. Contohnya, tajuk direct Ustaz bagi macam tu dan Ustaz suruh pelajar dalam kelas untuk bercakap. Suruh dia lontarkan buat satu ayat, bukan buat satu ayat, buat satu karangan. Bukan dengan cara menulis, tapi dengan cara bercakap. Dia sebut mukaddimahnya, dia sebut bila dia sebut, dia bercakap sekitar dalam 3 hingga 5 minit, Ustaz pun bagi tahu kepada pelajar yang lain. Ustaz tanya, pelajar ni boleh bercakap dalam bahasa Arab, boleh bercakap ataupun mengutarakan satu topik bahasa Arab dengan baik. Kalau dia boleh bercakap bahasa Arab, kamu rasa dia mampu tak untuk mengarang? Dia boleh menulis, dia boleh bercakap, maknanya confirm lah dia akan boleh menulis bahasa Arab. Dan bercakap ni, kita bercakap walaupun seminit, kamu rasa berapa patah perkataan yang akan ada dalam jumlah seminit yang kita bercakap. Dia akan jadi banyak. Kemudian, selepas Ustaz briefing kepada mereka, tunjuk ajar, result mereka cukup meningkat tinggi dengan markah karangan sampai kepada 25, 28. Dan ini meletakkan mereka di kalangan pelajar-pelajar yang cemerlang. Okey. So Ustaz minta masa daripada kamu 1.5 jam ni. Ada 1 jam setengah je. Ada 1 jam setengah ni. Siapa nak lebih kena tunggulah. Ustaz dah keluar. 1 jam setengah ni Ustaz nak akan briefing kepada semua tentang topik bahasa Arab, macam mana nak mencipta karangan bahasa Arab yang power, yang cemerlang, yang Ustaz sebut kita boleh mengutip markah yang tinggi untuk karangan ini, insya-Allah. Tapi Ustaz tidak mempunyai kayu magic. Kayu magic yang Ustaz boleh nak bagi kepada setiap orang. Dia masuk dalam peperiksaan, bawa kayu magic tu, dia tak buat apa-apa, dapat markah penuh. Tak ada. Takkan boleh. Masuk peperiksaan, tak bersedia, terus dapat markah penuh. Tak boleh. Dia perlu juga kepada usaha kita, pulun kita. Ustaz akan bagi macam mana cara dia, dan kalau kamu tak buat, maka tak dapat apa-apa juga. Ustaz hanyalah membuka pintu, dan kalau kamu tak nak masuk ke dalam pintu tersebut, maka tak boleh buat apa-apa. So insya-Allah dalam masa yang terbatas ni, Ustaz akan cuba untuk kongsi bagaimana karangan bahasa Arab yang Ustaz gunakan untuk pelajar-pelajar respon dan boleh menguasai ataupun membuat karangan dengan baik, insya-Allah. Okey. Okay, Ustaz kongsi dulu di skrin ini, insya-Allah. Nota insya bahasa Arab. Okey, alhamdulillah kita bersama dengan nota insya ini. Oh, tak sure. Okey, Ustaz buat macam ni lah. Okey, Ustaz cuba untuk ringkaskan sebab kita ada 2 jenis insya yang kita kena buat, dan kita akan membuat karangan ini dengan baik. Okey, insya-Allah. Dan gambaran insya sebenarnya adalah gambaran bagaimana kita perlu ada kita nak mencipta satu makanan yang sedap. Dan kita perlu ada bahan-bahan dia secukup rasa. Barulah makanan yang kita buat nanti akan jadi makanan yang sedap. Dan karangan begitu juga karangan.
dia perlukan beberapa bahan untuk jadikan dia makanan yang sedap nanti. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Ini dalam bahasa Arab, karangan ada dua. Karangan pertama adalah karangan berpandu. Berpandu ni maknanya dia akan beri bahan rangsangan, ada gambar, ada graf, ada jadual, ada kad, ada peta, tunjuk arah dan sebagainya. Maka kita kena buat karangan ni. Ada 10 markah je kat sini. 10 markah. Perkataan dia berapa? 40 patah perkataan. Maknanya kalau kita buat satu ayat tu 8 patah 8 patah perkataan, maknanya 5 ayat kita kena buat. So Ustaz cadang kamu untuk buat lebih kurang 5 ayat lah untuk tajuk ni. Okey, kita tengok dulu. Untuk jawab soalan karangan berpandu ni, tahu ke macam mana soalan yang berpandu ni macam mana? Contoh dia macam ni, contoh dia. Contoh dia macam ni. Ni contoh dia. Kita kena tengok contoh graf ini yang dia bagi graf. Ada contoh dia yang lain, contohnya dia bagi yang ni. Ada contoh dia yang lain, contoh dia yang ni. So macam mana kita nak buat? Lihat, rujuk kepada gambar bahan rangsangan tu, cari tajuk dia dan kita akan boleh buat. Okey, so kita tengok dulu macam mana nak jawab soalan yang memerlukan kepada kita menjawab soalan insya muwajjah, insya-Allah. Pelajar hendaklah menulis dalam satu perenggan. Kita buat satu perenggan dan karangan tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Okey, 40 patah perkataan lebih tak apa. Kalau boleh jangan kuranglah. Kalau nak kurang pun lebih kurang 35 je. Tapi kenapa kita perlu kurang perkataan? Kalau kita dah belajar teknik untuk menulis dan mengarang ni, Ustaz rasa kalau kamu semua belajar teknik Ustaz ni, kamu akan menulis lebih daripada 40 patah perkataan. Sampai pemeriksa pula pening. Dan apa dia panggil, nak bagi markah macam mana. Bila dia pemeriksa dah pening nak bagi markah macam mana, dia akan bagi markah penuh. 10 markah. Okey, bina ayat yang mudah. Okey. Jangan bercadang untuk buat karangan bahasa Arab dengan bawa ayat-ayat bombastik yang kamu ada dalam vocabulary bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tak sama. Jadi bila nak buat ayat tu, bina ayat yang simple je. Yang kalau kita nampak macam ayat darjah 3, darjah 4, okey dah tu. Bagi bahasa Arab itu ayat yang power, yang A dah. Walaupun kamu menggunakan ayat-ayat yang simple. Okay? Guna dulu ayat-ayat yang mudah. Yang kedua, kamu kena ada siap fi'il. Fi'il bahasa Arab tu kena ada. Maknanya kena tahu fi'il yang nak digunakan. Kena adalah takkan dah belajar sampai 5 tahun kamu tak tahu perkataan zahaba, jalasa, rakiba, ibtasama, fariha dan sebagainya. Benda-benda tu kena ada dalam minda kamu bila nak mengarang. Jadi bila kita lihat satu gambar, cari fi'il yang paling sesuai. Ataupun kalau tak jumpa fi'il yang paling sesuai, apa fi'il yang kamu tahu, sesuaikan pula dengan gambar. Okey? Cari fi'il ataupun isim yang berkaitan dengan gambar. Kemudian gunakan sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Terpulang. Jumlah ismiyah maknanya guna isim dulu. Kalau jumlah fi'liyah, guna fi'il dahulu. Kemudian nombor 6, jadikan ayat itu adalah ayat yang boleh kamu kembangkan, masukkan tarkib nakti, tarkib idhafi dan sebagainya. Okey, teruskan. Yang ni, antara yang kita belajar tadi, Ustaz kata rujuk kepada nota yang Ustaz bagi dalam Telegram dan juga di in-call message yang ada, insyaAllah ada link untuk dapatkan nota berbentuk Word tu. Jadi kamu boleh tengok di sana saja. Ini adalah fi'il-fi'il yang sebenarnya mudah. Sebenarnya pelajar dah ketahui. Contohnya, yasma'u. Boleh Ustaz tahu makna apa? Siapa jawab? Pantas. Yasma'u. Jangan malu-malu. Jawab je. Mendengar Syazwani. Syazwani tak ada ni. Tak ada apa? Tak ada ni ke? Speaker ke?
Ada siapa yang ada speaker boleh bercakap lagi power. Sebab dua hala kan. Lagi syok Ustaz mengajar. Okey, yas'alu. Yang kedua tu, yas'alu. Siapa tahu? Bertanya. Amzar, ya, yas'alu ya tak bertanya. Ya bertasimu. Siapa tahu? Ya? Senyum. Senyum, betul. Senyum. Sama senyum. Ustaz bagi yang susah sikit. Yaqifu. Susah sikit ni. Yaqifu, perkataan dia berlawan dengan yajlisu. Yaqifu ni lawan dia yajlisu. Apa makna yaqifu? Berdiri. Diri. Berdiri, betul. Alhamdulillah. Apa makna ni? Yatasaddaqu. Susah ni. Yatasaddaqu. Lawan dia. Salam tak. Salam yang ni. Yatasafahu, berjabat. Salam. Yatasaddaq. As-sadaqah. Memberi sadaqah. Okey. Pelajar-pelajar Ustaz semua, ini fi'il yang sebenarnya kamu kena wajibkan diri kamu, paling kurang fi'il ni ada. Fi'il ni kamu ada untuk diri kamu. Masuk dalam peperiksaan, takkanlah tak ada langsung senjata yang kamu nak bawa. So, ada soalan ni. Ada apa dia panggil fi'il ni yang kamu hafal dan kamu kena tahu. Ulang balik. Kat sini Ustaz tak sempat nak tulis makna dia lah. Jadi cari makna dia. Ada yang berkaitan dengan pembelajaran dekat kelas. Ada yang berkaitan dengan rumah anak yatim kan. Kita belajar. Ada berkaitan dengan yumarisu ni. Yal'abu ni berkaitan dengan sukan. Yushahidu kaitan dengan sukan. Yahtarimu anak yang soleh. Itu antara tajuk-tajuk yang kita belajar. Okay? Jadi kita akan bina ayat dia. Okay, benda seterusnya yang kamu perlu tahu juga ialah khabar. Khabar ni ialah bila kita ada isim, ada something. Contohnya Ustaz kata isim, lelaki contohnya. Ar-rajulu. Jadi apa cerita dia? Tu kita tambah. Mujtahidun. Ar-rajulu mujtahidun. Contohnya mufidun. Mufidun ni maknanya bermanfaat, yang bagus. Contohnya Ustaz kata, apa dia Ustaz kata? Al-khabaru, cerita itu mufidun, berfaedah. Al-ilmu mufidun. Al-qira'atu mufidatun. As-salatu mufidatun, berguna, bermanfaat. Mahbubun baina. Mahbubun, disayangi, dicintai. Ni tugasan kamu nanti cari makna dia. Boleh guna banyak ni. Contohnya mahbubun. Kita kata al-abu, ayah, mahbubun, disukai, baina, di kalangan al-asdiqa, kawan-kawan dia. Saleh, kita kata al-ibnu salihun, al-ibnu karimun, ni khabar. Tapi kat depan ni kita letak isim. Okay? Yang boleh kamu guna juga ialah amama, khalfa, bijanib. Semua ni Ustaz ajar pelajar Ustaz masa nak jawab soalan lisan. Masa nak jawab soalan lisan, guna perkataan ni. Sama ada guna fi'il, guna khabar, guna zaraf. Nampak seorang pelajar, nampak gambar laki-laki. Kita pun sebut ar-rajulu, berdiri, yaqifu. Kemudian kita guna amama al-madrasah. InsyaAllah semua boleh guna. Dan semua pun respon dekat Ustaz bagi tahu senang je. Soalan ujian lisan kan. InsyaAllah semua dapat markah cemerlang nanti. Dan kamu kena ingat, soalan lisan ada 20 markah untuk SPM nanti. Jadi siapa yang buat dengan baik, dia sudah ada 20 markah dalam tangan insya-Allah dan boleh bantu kamulah. Jadi kita nak cari lagi 80 markah. Dan dekat dengan apa dia panggil, insya saja ada 35. Mana 35 daripada 80 dekat dengan 50%. So, fokus apa yang kita kena buat juga ialah kena tahu juga ialah isim isyarah dan sifat. Ustaz tak nak contoh kita tengok gambar hazi surah an, kita cari tajuk kan. Hadzal i'lan an kan, kita cari tajuk. Okey, yang tu Ustaz rasa semua dah tahu.
Yang ni yang penting bagi ustaz. Yang ni penting bagi ustaz ialah kamu sudah kamu ada perkataan yang dipanggil penanda wacana ni. Penanda wacana ni. Bagi ustaz, walaupun untuk jawab soalan apa tadi? Insya' muwajjah, insya' berpandu tu, yang 10 markah tu, guna juga yang ni. Jadikan dia sebagai penyambung untuk ayat-ayat kamu. Okay? Jadi kat sini ada so contohnya la syakka wala raiba, tidak syak lagi, kama arafna. Semua kena cuba gunakan ini dan cuba tahu. Okay, malam ni simple Ustaz nak semua hafal yang ni, kama arafna. Okay? Kemudian hafal yang ni, haqiqatan, inna bla bla bla. Ataupun inna bla bla bla. Wa bijanibi dzalik idafatan ila. Okay? Hafal Wa min nahiyatin ukhra, hafal. Kita guna yang ni dulu. Ataupun wa ala sabilil misal kita guna. Boleh ingat tak? Okay? Siapa? Nasuha ada Nasuha. Nasuha. Masyhur perempuan. Boleh Ustaz test. Nasuha? Dah cuba hafal. Isa Hani hafal. Okay, Nasuha. Ustaz nak try Nasuha. Ya. Macam mana tu Ustaz? Apa dia apa makna idaf wa bijani bidzalik. Naswa? Di samping itu. Ya, di samping itu betul. Kama alimna. Kama arafna. Kama arafna. Sebagaimana yang kita ketahui. Betul. Wa min nahiyatin ukhra. Dari sudut lain pula. Baik. Wa ala sabilil misal. Sebagai contohnya. Ya. Dan wa ghairu dhalik. Dan lain-lain lagi. Baik. Okay, thank you Naswa. Thank you. Ya, Ustaz. Okay. Untuk semua yang lain, kalau boleh memang penanda wacana ni kena ada. Dan bila kamu masak satu-satu bahan, resipi, dia ada resipi rahsia untuk buat karangan ini sebenarnya berada pada penanda wacana ni. Penanda wacana yang biasa adalah yang yang Ustaz sebutkan tadi. Kama arafna, inna, wa bijanibi dzalika, kena ada. Tapi yang power, Ustaz nak bagi tahu siapa boleh buat 3 ni. Wal jadiru bidzikri. Wal jadiru bidzikri anna hadzal amra bla bla bla. In dalla hadzal amra ala syai'in fa huwa yadullu ala bla bla bla. Nanti kita guna. Satu benda yang power dalam bahasa Arab kalau kamu guna 3 penanda wacana ni. So kita praktis. Insya-Allah boleh guna nanti dalam karangan kamu dan cuba buat dan kamu akan beri satu rasa takjub pada cikgu kamu kata, macam mana boleh buat soal jawapan macam ni dalam exam nanti. So yang lain-lain tu kita dah hafal, okey. So tambah yang ni. Ini resipi rahsia untuk jawab soalan. Okey. So apa teknik yang Ustaz guna? Dia adalah karangan berpandu. Jadi kalau kita ada peluru berpandu, peluru berpandu ini nama dia torpedo. Peluru berpandu, dia akan menuju kepada sasarannya. Torpedo 4 kotak. Jadi benda yang kamu kena buat ialah ada ni. Kena ada rawabit,
kamu kena cipta, buat 4 kotak dulu. Buat 4 kotak siap-siap. Kotak pertama tulis rawabit, penanda wacana. Yang kedua, mubtada ataupun Ustaz tak tulis kat sini. Dia adalah fi'il. Mubtada ataupun fi'il. Kemudian khabar ataupun fa'il, pembuat. Dan yang ketiga, takmilah, iaitu penyambung ayat tu supaya ayat tu jadi lengkap. Okey? Rawabit adalah penanda wacana. Mubtada, kita tengok dalam satu soalan tu apa benda, objek yang penting. Afikah ada dalam nota ni. Ada dalam nota yang Afikah boleh guna. Okey? So ayat kotak sekarang ni kita akan tulis penanda wacana, semua kita tulis di bahagian ni, rawabit nanti. Nanti Ustaz akan tunjuk contoh. Kemudian kalau kita jumpa satu perkataan tu isim, maknanya mubtada, kita tulis dulu, nanti kita akan cari khabar dia. Kalau kita ada tulis fi'il, kita tulis fi'il, so kita kena cari pembuat dia apa, kemudian kita buat ayat. Lengkap kan Dan akhir sekali kita akan lengkapkan ayat. Contoh-contoh, kalaulah kita ada soalan ni. Contoh soalan ni. Macam mana cara kita nak buat? Berpandukan kepada nota, torpedo yang Ustaz ajar tadi. Okey. Siapa boleh bagi tahu Ustaz apa yang kita kena buat dulu mula-mula sekali? Kita kena cari apa? Cari tajuk. Apa tajuk dia? Semua? Mana tajuk dia? Mumarasatul Riyadah. Okey. So, kita dah jumpa tajuk dia. Jadi, kita akan terus masukkan dia di sini. Ini tajuk dia. Mumarasatul Riyadah. So, kita dah jumpa dah. Dan dia adalah isim kan? Okay. So, Ustaz kata nak jadikan dia power, terus tambah dulu rawabit kat depan ni. Kama alimna. Jadi ayat pertama kita. Kama alimna mumarasatul riyadah. Dia adalah isim, mubtada. So, kita kena cari khabar. Riyadah kita kata. Kita tahu tajuk ni adalah tajuk riyadah. Riyadah apa? Riyadah, dia adalah kita kata riyadah tu bagus. Bagus dalam bahasa Arab apa? Bagus dalam bahasa Arab. J pula Jim. Siapa tahu? Jim. Jadi. Tak dengar. Jadi baru. Hati boleh Ustaz? Jayyid. Jayyid guys. Tak dengar sekali lagi. Kita sebut kama alimna mumarasul riyadatu jayyi, sebab dia ada ta marbutah, kita kena sesuaikan dia. Jayyidatun. Cukup dah ayat tu, lengkap dah tu. Cuma kita takmilah, bagi dia panjang sikit. Kama alimna mumarasatul riyadah jayyidatun li Nisihati. insan. Susah ke? Ya? Sekali lagi, tak dengar? Tak. Nasuha apa dia? Tak susah. Okey, kita terus. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus Sekarang ni kita dah jumpa satu ayat. Okey. Kalau ada cikgu yang akan bagi kata kalau ayat pertama kita boleh buat ayat macam ni, bila ni adalah contohnya gambar ataupun iklan, kita kata hazi ataupun kita kata hazihi al-ma'lumat an hazihi al-ma'lumat
Okey, Hazil maklumat ni duduk kat mana? Duduk kat tengah ni. Hazil maklumat an mumarasati ar-riyadhah. Ini pun boleh lah. Yang ni untuk umum lah. Kalau kita nak buat ayat yang kedua, biasanya kita akan letak perkataan inna hadhil ma'lumat an mumarasati ar-riyadhah. Okey, ataupun tukar terbalik kan. Okey, sekarang ni kita nak buat ayat yang ketiga. Okey. Kita nak ambil yang mana? Sihatul badan. Sihatul badan. Okey. Kita ambil sihatul badan. Kalau sihatul badan kita letak kat mana? Mubtada. Mubtada. Okey, kita letak sihatul badan. Okey. Lepas tu supaya dia jadi ayat yang panjang sikit, letaklah rawabit. Apa dia kita nak letak rawabit kat sini? Kita letak apa dia? Satu, bagi Ustaz satu. Rawabit wa bi da bi zalika sihatul badan. Sihatul badan. Okey. Sekarang ni kita kata sihat badan apa dia? Sihat badan apa dia? Kamu kena boleh fikir macam tu. Sihat badan apa dia ataupun apa yang boleh buat sihat badan. Macam tu je dua. Kalau apa yang boleh buat sihat badan, letak kat sini. Letak belakang. Contoh, Ustaz nak bawa fi'il, yal'abu. Boleh? Sama ada Ustaz kata yal'abu riyadhah ataupun Ustaz nak buat yal'abu kurata al-qadami. Apa? Main bola sihat badan. Macam mana kita nak sambung? Main bola boleh beri kesihatan pada badan. Menjadikan badan kita sihat. Sihati badani. Ya. Yal'abu kuratul qadam. Lisihati badan. Lisihatil badan. Okey, boleh. Lisihatil badan. Lisihatil badan. Okey. Yal'abu kuratul qadam. Lisihatil badan. Boleh. Main bola untuk kesihatan badan. Sambung takmilah dia. Fi kulayam. Fi kulli yaumin. So, kita dah ada dah. Kita boleh buat dah. Okey, kita pun tukar. Okey. Kat sini kita tukar. Kita dah boleh buat ayat. Okey. Nanti kita bilang nanti berapa perkataan dah kita ada. So, kita ambil yang seterusnya. Kita nak buat lagi satu ayat. Ambil yang mana? Ambil yang ni pun boleh. Ambil fil masak ni pun boleh. Ambil. Yang mana? Ma'al usrah pun boleh. Okay. Antara cara kita nak berfikir bagaimana nak menjawab soalan ni, kita bawakan persoalan. Kita bawa bila. Kita bawa bersama siapa. Kita bawa di mana. Kita bawa apa dia soalan-soalan tu lah. Apa kebaikan. Jadi kita pun akan boleh buat ayat lah. Okay. Ma'al usrah. Okay. Buat ayat ma'al usrah. Ma'al usrah ni sesuai letak kat mana? Afikah, letak kat mana? Kalau takmilah boleh Ustaz? Boleh, betul. Memang letak takmilah lah lebih senang. Ma'al usrah. La ilaha illallah. Ma'al usrah. Letak dekat takmilah lagi paling cantik. Okay. 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 So apa ayat yang rasanya sesuai lah untuk tu? Ma'al usrah. Apa ayat dia? Oh, sebelum tu rawabit. Apa dia rawabit yang kita boleh tulis? Siapa boleh nak letak rawabit kat depan ni? Pilih daripada nota yang Ustaz bagi. Nak pilih yang mana? Wa
ala sabili misal. Wa ala sabilil misal. Boleh. Wa ala sabilil misal. Wa ala sabilil misal. Antara contohnya, kita kena tahu. Antara contoh wa ala sabilil misal li ar-riyadah lah kan? Ya. Antara contoh riyadah ialah bermain yal'abah apa? Main apa? Main apa? Kalau ulang kuratul qadam boleh Ustaz? Boleh, kuratul qadam. Ada lagi tak perkataan lain? Permainan lain? Kuratul risyah, badminton kan? Ya. Berlari? Berlari apa dalam bahasa Arab? Berjoging. Apa ayat yang senang? Yajri marah Batrisha jawab. Wa yajri, kita sebut wa yajri. Dia salah lah dari segi ni. Tapi tak apa. Wa yajri ma'al usra. Okay. Ma'ala sabil misal lirriyadah. Ayal aba kuratul qadam wa kuratul risyah. Wa yajri ma'al usra. Dia antara contoh riyadah ialah kita bermain bola, bermain badminton dan berlari bersama dengan keluarga. Betul ke ayat tu? Betul ke gambaran kepada apa dia panggil soalan ni? Jawapan dia memang tepat dan memang akan dapat markah banyak. Berapa perkataan dah ni? Cuba bilang. Gambaran? 8. 8. Sini kita kata 12. Ni ada lebih kurang 20. Yang ni berapa? 28. Maknanya kita nak lagi 12. Lagi satu ayat. Okey, kita buat lagi satu ayat. Kita padam yang ni. Buat satu ayat lagi. Apa dia? Apa contoh yang kita boleh buat ayat? Kita ambil sini. Wa ana ash'uru bi. Boleh? Wa ana ash'uru bi. Saya rasa. Ataupun kita tengok sini ada apa boleh bubuh. Pil masak boleh bubuh. Saya main badminton, saya main bola dengan keluarga saya pada waktu petang. Kita boleh bubuh. Cuba untuk letakkan kesemua perkataan tu dalam ayat. Kalau rasa tak mampu, mungkin kita tinggal 1-2 tu, insyaAllah tak ada masalah. Okay. So kita akan buat ayat macam ni je. So kita nampak film masak. Okay, apa yang kita boleh buat film masak berkaitan dengan riyadah? Okay, Ustaz nak letak sini. Last kali tadi, ayat last kali Ustaz kata. Wa ana ash'uru bi suka. Apa dia? Saya rasa gembira. Bil farahi kan? Wa ana ash'uru bil farahi. Apa dia? Bila bermain. Bila apa dalam bahasa Arab? Kita boleh guna perkataan hina. Kita boleh guna perkataan idha. Kita boleh guna perkataan indama. Itu zaraf yang kamu belajar. Wa ana ash'uru bil farahi. Saya rasa gembira. Ustaz sebut indah la'bi indah tak ambil tajuk dia mumarasati ar-riyadah ma'a al-usrah. Saya rasa gembira bila dapat bermain riyadah bersama dengan keluarga. Okey. Ustaz. Ya. Kalau usyurah tu kan, contohnya saya ganti dengan ma'a abi wa ummi sebab nak bagi panjang, boleh Ustaz? Boleh. Itu
menggambarkan Aisyah seorang yang genius. Ma'a abi wa ummi wa usrati dan sebagainya kan. Okey. Settle. Okay, Ustaz tak nak tinggalkan Ustaz tak punya banyak masa ni. Cuma Ustaz nak minta kita test soalan yang lagi satu. Boleh test soalan ni? Kita test soalan ni boleh? Okey, kalau tadi ada perkataan. Dia lebih mudah bila ada perkataan ni. Kemudian yang ni tak ada perkataan, tapi ada gambar. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Okey, Ustaz padam yang ni. Ustaz padam yang ni. Okey. Siapa boleh buat ayat dulu? Try. Kalau ada gambar, saya akan letak Hazi As-Surah Anil Ibn Salih. Okey, betul. Satu permulaan yang bagus. Hazi surah an Ibn Salih. Al-Ibn Salih. Lepas tu kalau saya nak bagi panjang, maybe saya akan kata macam maklumat tu dalam majalah ataupun buku. Fil majalah. Kenapa pula dalam majalah? Macam kalau saya nak bagi panjang lah, bergantung kepada soalan. Jadi macam mana jawapan tadi? Hazi surah Anil Ibn Salih fil majalah. Macam mana Aisyah? Kita kalau tengok kepada soalan ni, kita boleh bagi dua idea. Yang pertama untuk tajuk. Yang pertama boleh ambil tajuk yang diberi Ibn Salih. Yang kedua kita boleh ambil gambaran kepada soalan yang diberi. Soalan diberi dia menunjukkan tentang anak soleh dan juga menunjukkan tentang Anil Ibn Salih wa al-usrah as-sa'idah. Jadi nanti kita boleh buat ayat dia. Okey. Ayat yang pertama kita akan sebut kama arafna. Macam mana kita nak buat ayat? Kama arafna. Kama arafna. Ambil dulu ayat yang tu. Anna al-Ibn Salih. Apa Ibn Salih? Kita pun cari dekat, Ustaz letak dekat khabar tu dulu. Apa khabar yang sesuai? Ibn Salih apa dia? Mujtahidun? Ibn Salih mufidun? Ibn Salih mahbubun? Ibn Salih salihun baik? Karimun mulia? So, kita letak yang ni boleh? Mahbubun mana apa? Disayangi. So kita dah ada idea dah. Kita buat Anal Ibn Salih mahbubun inda al-usrah. Cara dia nak buat macam tu. Inda al-usrah. Sayangi Okay. keluarga. So, okay. Siapa nak buat ayat yang ketiga? Sebut ayat yang ketiga. Mula-mula sekali ambil penanda wacana dulu supaya dia jadi ayat yang power. Siapa nak cuba? Syazwani ke? Daripada tadi ada? Nasuha boleh kongsi? Masing-masing kena cuba untuk bercakap sebab berinteraksi dalam ni akan jadikan kamu otak kamu berfungsi untuk eksperimen, untuk buat ayat. Dan boleh. Okay? Try. Apa rawabit yang sesuai? Atau seterusnya? Tambah? Boleh letak idafatan ila dhalika. Lepas tu ambil gambar. Tengok gambar tadi macam mana? Gambar tadi. Apa fi'il yang ada kat sini? Fi'il ni tunjukkan gambar apa? Ada kat sini. Kita pun tulis dalam bahasa Melayu. Yang ni doa. Yang ni makan. Yang ni belajar. Yang ni solat.
sama-sama baca buku, sama-sama bersalaman sama-sama. So kita ada doa dalam bahasa Arab apa? Makan dalam bahasa Arab apa? Tolong dalam bahasa Arab apa? Belajar dalam bahasa Arab apa? Yang ni, apa lagi ni? Sembahyang. So kita pun dah ada banyak idea kita tulis sini. Solat yad'u, berdoa kan. Bersolat yusalli, kita dah ada dah. Yang ni kita boleh tulis. Makan ya'kulu. Apa dia belajar yadrusu. So bila kita dah ada ayat ni, kita pun tulislah idafatan ila zalik. Kita kata yad'u, siapa doa? Apa doa? Ibnu Salih. Ibnu Salih doa. Apa dia penyambung dia? Minal ajli al-walidain. Apa dia? Li ajli. Min Min ajli min ajli walidain. Ya. Min ajli walidain. Okey. Kita nak sebut anak soleh berdoa apa? Yad'u kepada ayah dia. Yad'u apa? Kita kata yad'u al-khairat, doa kebaikan. Ataupun kita sebut dalam bahasa Arab kita, dalam doa kita selalu kan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ibnu Salih yad'u al-hasanah ila al-walidain ataupun min ajlil walidain. Banyak dah perkataan tu. Min kullayang boleh Ustaz? Fi kulli yaumin boleh. Ataupun Ustaz buat yad'u ba'da kulli apa? Ba'da kulli salatin. Kan? Selepas Solat sehari. ba'da kulli salatin. Ba'da kulli salatin. So kita dah boleh buat ayat banyak. Aisyah. Dan semua. Kita dah boleh buat ayat banyak. Kita boleh buat ayat kulu. Okey, satu lagi kita buat ayat kulu Kita buat ayat kulu. Macam mana nak buat ayat kulu? So kita nak bagi perkataan panjang sama macam Ustaz kata. Ustaz nak bagi ayat yang power. Wal jadiru bizikri huna. Ya power ni bizikri huna. Untuk rekod sebagai maklumat tambahan, penting untuk dinyatakan di sini, kita kata Ustaz kata yaqulu Yaqulu al-ibnu Salih. boleh nak Ustaz suka kita ambil yang lain. Yaqulu al-usratu as-sa'idah. Bila kita tengok ayat usrah, so dia tak boleh jadi yaqulu. Kita letak taqulu. Usrah sa'idah makan. Macam mana keluarga bahagia makan? Dia makan macam mana? Makan bersama-sama sehari. Makan bersama-sama kan? Kita kata ta'kul usrah as-sa'idah ma'an. Kita kata ma'an tu maknanya bersama-sama. Fi al-lail. Amama at-tilfas, depan TV. Lagi panjang tambah. Okey. Ni contoh ayat dia. Tadi kita ada kataan belajar, kataan ulang kaji, yuraji'. Jadi boleh cipta ayat yang banyak. Dan kita tahu dah, ayat ni boleh kita letak dalam ni. Okey, masa 9.30. Kita sepatutnya habis 10.30 kan? Ke pukul 10. Okey, so kita terus on, boleh terus. Kita nak pergi kepada yang kedua. Yang kedua lebih banyak markah 25. Boleh? Yang ni semua boleh buat sendiri Yakin untuk dapatkan markah penuh? Jangan jangan dapat markah 5 kat sini. Kalau boleh pastikan kamu dapat markah 8 ke atas. Okey, sekarang ni Ustaz nak ajar macam mana nak ambil markah di soalan yang soalan seterusnya.
Ini banyak contoh-contoh soalan ni, insya-Allah boleh buat sebenarnya. Rihlatul Riyadhiyah dan sebagainya. Okey. Okey. Ini contohnya, kama arafna anna rihlata riyadhiyah anna rihlat riyadhiyatan muhimmatun fi hayatit talabah. Muhimmah, mufidah, hasanah, jayidah, yang tu kamu kena hafal lah. Senang je. Ingat. Okey. So kita akan pergi kepada soalan 2. Soalan kedua ialah soalan karangan terbuka. Dan soalan karangan terbuka ni dia punya cara dia sama ada cerita, surat, perbualan, syarahan, laporan ni terpulang lah. Sebenarnya format ni dia akan ada 1-2 markah lah. Kalau kita menulis cerita tak ikut format, karangan kita, insya kita masih boleh diterima. Tapi mungkin kena potong markah 1-2 di bahagian format. Jadi yang tu bagi Ustaz tak ada masalah lah. Cara kita nak buat sama juga. Soalan ni 120 patah perkataan. Dan cuba pilih tajuk yang mudah difahami. Yang kita tahu makna dia. Kemudian, cuba cari tajuk yang ada cerita tentang faedah. Ustaz nak ajar ni. Cari tajuk yang ada cerita tentang faedah. Cerita tentang kebaikan. Cari cerita tentang kebaikan. Okey. Kemudian kita akan buat 5 perenggan. Perenggan pertama mukaddimah, perenggan kedua, ketiga, keempat adalah isi dan kelima adalah penutup. Okey. Kemudian kita tambah-tambah atau top-up. Okey. Yang ni macam tadi juga, bina soalan di kepala kita untuk setiap tajuk dan cuba jawab. Barulah kita boleh jawab soalan tersebut. Okey, ringkas. Yang ni cara nak buat. Okey, untuk mukaddimah kita cuba adakan tamhid. Tamhid ni intro. Lebih kurang 10 patah perkataan. Kita guna, senang je, kama arafna tu, bla 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 kan. Kemudian kita takrif bagi pengenalan kepada topik kita tu. Kalau kita kata peranan cikgu. So siapa cikgu tu? So kita perkenalkan nanti. Nanti Ustaz tunjuk cara dia. Yang ketiga, fikrah. Biasa kalau kita nak buat karangan ni, benda yang paling susah ialah buat mukaddimah. Bila mukaddimah kita boleh buat, insya-Allah isi tu senang. Isi senang je. Jadi mukaddimah tu yang biasa kita akan tersangkut. Tapi kalau Ustaz dah bagi teknik ni, insya-Allah kita boleh pergi dan menulis dengan laju dan baik. Okey, fikrah kamu boleh, Ustaz guna, namakan kaedah ni ialah kaedah fast. Kaedah Ustaz namakan ni kaedah fast. Kaedah cepat. Kenapa dia fast? Kerana Ustaz letakkan F tu adalah fikrah. Isi, point. Yang kedua, A ni adalah ansyitah. Ansyitah. Ansyitah ni aktiviti. Seterusnya ST ni dia yang ni teknik lama. Jadi teknik baru ni Ustaz kata kamu letaklah dalil, kamu letaklah contoh. Sama juga. Okey. Fikrah kedua pun sama, isi kedua, isi ketiga pun sama, dan akhir sekali khatimah, penutup. Penutup kita buat kesimpulannya. Jadi kalaulah boleh buat macam ni, kita sudah ada 120 patah perkataan. Lengkap. Nak kata susah? Tak susah. Okey. Cuma macam mana nak buat ni, Ustaz akan ajar terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar teknik dia. Teknik fast. Fast, kamu kena ada fikrah. Kamu kena ada idea. Yang kedua, kamu kena ada aktiviti. Kemudian yang ketiga, kamu kena ada dalil. Baru kita masuk. Okay. So, kita tengok kepada apa dia panggil, nota yang Ustaz bagi. Okay. Nota Ustaz bagi yang ni. Okay. Dekat MRSM, Ustaz kongsi yang ni lah kepada pelajar-pelajar MRSM. Dan apa yang Ustaz minta kepada pelajar-pelajar MRSM ataupun kepada pelajar-pelajar semua, Ustaz bagi tempoh dalam masa sejam, Ustaz minta dia orang hafal yang ni. Okey. Ustaz ada kat sini 12, 13 ada.
Tapi Ustaz kata dekat pelajar-pelajar Ustaz, okey ambil je dulu 3 saja yang penting, yang utama. Okey. Kita ambil lah contohnya nombor 2. Yurabbin nafsa ila al-akhlaqil mahmudati was-sifatil hasanah. Yurabbin nafsa, mendidik jiwa dengan akhlak mulia. Yurabbin nafsa ila al-akhlaqil mahmudati was-sifatil hasanah. So kita hafal lah. Yurabbi. Dalam tangan kita yurabbi. Yang ketiga pun senang. Yuqawi, menanam. Yuqawi, menanam. Yuqawi, menguatkan. Yuqawi silaturrahimi bainal usrati wal mujtama'. Kita dah ada dah. Yang pertama yurabbin nafsa, mendidik diri. Yang kedua kita ada yuqawi silaturrahimi, menguatkan silaturahim. Kita ada 2 dah. Yang ketiga yaghrisu ruhal mahabbah, menanam semangat kasih sayang. Yang keempat kita ada yuaddi ila wahdatil ummati wal bilad, boleh membawa kepada kesatuan umat. Okey, katakanlah dia ada satu lagi yang cantik, yang power, yang biasa pelajar Ustaz suka. Dia ambil yang ni. Nombor 9. Yutahhirul qulub min al-amradil batiniyah. Al-hasadi wa tama' wal kibr wa riya. Dia ada banyak kan contoh. Jadi pelajar Ustaz suka ini. Yutahhirul qulub min al-amradil batiniyah kal hasadi wa tama' wal kibr wa riya. Membersihkan hati daripada penyakit-penyakit batin seperti riya, takabur dan sebagainya. Jadi mula-mula sekali kamu kena hafal yang ni. Biar ada dalam point. Kalaulah pelajar-pelajar biasa, dia ambil 4 saja, dia hafal. Tapi kalau pelajar-pelajar cemerlang, kena hafal lebih. Cuba hafal sampai 8. Dan kamu akan dapat idea yang banyak bila ada point ini. Senang untuk kamu kembangkan. Okay? Jadi biasanya Ustaz akan minta kepada pelajar-pelajar untuk hafal dulu lah. Nombor 2. Ustaz kata, Yurabbi. Pelajar-pelajar Ustaz akan kata, Yurabbin nafsa ilal akhlaqil mahmudati was sifatil hasanah. Tanpa tengoklah, tanpa nota lah. Dia orang akan hafal terus. Ada pelajar-pelajar Matan Tok Jaya kat sini nampak tadi. Ada Sarah Alia nampak. Suraya ada Suraya. Yang kedua ada yuqawi silaturrahimi. Dia terus ingat. Yuqawi, Ustaz kata yuqawi, dia pun kata yuqawi silaturrahimi baina al-usrati wal mujtama'. Ustaz kata yaghris, dia orang pun jawab yaghrisu. Nasuha apa dia? Yaghrisu. Aisyah apa dia? Afiqah apa dia? Yaghrisu ruhal mahabbati wal mawaddati fima bainahum. Dia dah ada dah idea tu. Ustaz kata yuaddi. Dia kata apa? Yuaddi ila wahdatil ummati wal bilad. Yang tadi yang last kali yutahhirul qulub min al-amradil batiniyah. Yuqawi as-silaturrahim. Okey, dia orang dah ada dah yang ni. So kita tengok kepada ayat yang ni. Ni contoh soalan. Soalan pertama, punyalah susah, syabakatul internet, mahasin wa masawi syabakatul internet. Kebaikan dan keburukan jaringan internet ataupun internet. So macam mana nak buat ayat ni? Macam mana nak buat karangan? Kamu nak ambil tak karangan ni? Nak ambil tak tajuk ni? Ustaz kata, kalau nak pilih tajuk yang ada kebaikan. Ada tak kebaikan tentang internet? Ada. Atharul ilmi fi nahdatil bilad. Kesan ilmu dalam pembangunan negara. Ilmu. Ada tak kebaikan dan keburukan? Ada. Boleh ambil tajuk ni. Ahamiyatul hatif az-zaki. Kepentingan telefon pintar dalam masyarakat. Ada tak kebaikan dia? Ada. Boleh ambil tajuk ni. So, tajuk-tajuk yang ada kebaikan dan keburukan memang sesuai untuk idea-idea yang ni. Okay. Contoh kita kata, contoh nantilah Ustaz bagi contoh dia lepas ni contoh dia. Kita tak boleh contoh lepas ni. Contoh dia okey, Ustaz nak bagi kaedah fast terbuka tajuk kita apa tadi? Internet kan? Internet kan? Syabakatul internet kan? Susah tajuk internet ni. Kalau mak kita dengar, apa kamu buat karangan tajuk apa? Tajuk internet. Mak kata, ya Allah susahnya karangan bahasa Arab nak buat tajuk internet. Tapi kita boleh buat. Macam mana?
Okay, so kita akan buat mukaddimah dulu. Mukaddimah apa yang sesuai? Kita kata kama arafna, kama alimna, anna syabakatal internet. Ini ayat biasa kita. Muhimmatun. Pilih dia. Siapa boleh jawab? Pintas. Fi hayati al-insan. Dok, ayat ni kan. Ayat ni boleh hafal ni. Tinggal yang ni yang ubah dengan tajuk-tajuk. Ayat ni hafal. Jadikan ayat mukaddimah kamu. Ayat kedua boleh jadikan mukaddimah kan? Kamu boleh ambil yang ni. Al-internet. Ni jadi ayat yang kedua. Al-internet. Ambil ayat ni. Ayat ni sama je. Yal'abu dauran aman, memainkan peranan penting fi taqaddumil bilad. Taqaddumi al-bilad. Dalam kemajuan, dalam memajukan negara. Fi taqaddumil bilad. Contohnya. Ambil tajuk, ambil yal'abu dauran haman fi apa dia. Biasanya kita akan follow tajuk. Kalau tajuk dia daurul muallim fi insya'il watan, dalam membentuk umat. Jadi kita kata gini, kama arafna annal muallimin muhimmun fi hayatil insan wal muallimun yal'abu dauran haman fi, tajuk dia insya'il watan. So kita ada kat sini dua ayat dah. Apa al-internet saja, kita tak boleh letak macam tu, rugi. Kita kena letak tambahlah wabijani bila kita tambahlah tadi penanda wacana hakikatan anna, nampak tak? Jangan rugikan perkataan. Okey. Sekarang ni kita nak terus pergi kepada isi. So apa isi yang kamu nak buat? Kamu boleh terus masuk kepada dia ada intro sebenarnya, tapi kalau tak ada intro, kita terus masuk isi. Okey. Apa rawabit dia? Rawabit yang sesuai kita nak letak kat sini. Please respond. Cik Pah. Hamzah. Innal internet abral maklumat. Sebelum tu, Hamzah, sebelum kepada isi yang lain, kita masuk dulu rawabit. Ustaz kata, apa penanda wacana? Apa penanda wacana yang sesuai? Wani. Cik Pah. Wa min nahiya akhra. Wa min nahiyatin ukhra. Bagus. Wa min nahiyatin ukhra. Kita letak dah ada dah. Okey, lepas tu kita letak wa min nahiyatil ukhra, kita letak annal internet, ambil tajuk. Lepas tu annal internet, so idea, apa yang sesuai. Ustaz bagi kepada semua Ustaz bagi mana ni? Ustaz bagi kepada semua yang ni. Bukan. Ustaz bagi kepada semua yang ni kan? Yurabbin nafsa ila al-akhlaqil mahmudah wa sifatil hasanah yuqawi silaturahim kan? Ustaz bagi ikut poin 1 2 3. Sekarang ni contohnya kalau Wani. Wani rasa internet ni sesuai yang mana? Internet boleh mendidik jiwa dengan akhlak mulia? Betul. Internet boleh mengeluarkan silaturahim? Betul. Internet boleh menanam semangat kasih sayang? Betul. Internet boleh menyatukan ummah? Betul tak Fikah? Betul kan? Sebab Fikah je boleh Ustaz nampak angguk kan? Okey. So, kesemuanya betul. Tapi, nak bezakan antara pelajar A dengan pelajar B ialah IQ kamu. Kamu contohnya kalau Wani nampak dia rasa internet ni sesuai, yang pertama sekali ialah menyatu padukan. So Wani akan ambil ayat ni. Ayat pertama dia, innal internet yuaddi ila wahdatil ummati wal bilad. So dia buat ayat tu. Tapi Afikah dia rasa dia suka internet yuqawi silaturahim. Jadi, karangan fikah, karangan Wani berbeza.
Pemeriksa takkan kata kamu menghafal, kamu meniru. Tak. Kamu memang ada idea dan kamu buat special. Ini adalah karangan kamu unik. Dengan cara fikir wani, cara fikir fikah berbeza. Okey, so kita tengok kita ambil contoh tadi. Contoh nota mana tadi? So sekarang ni siapa nak bagi? Wani, kalau Wani rasa mana yang sesuai? Wa min nahiyatin ukhra, ayat Wani tadi. Innal internet, kita kata apa? Yurabbi, yaghris, yutahhir, yuaddi. Apa lagi? Yuqawi. Mana satu yang sesuai? Wani ada idea? Kalau tidak Ustaz tulis. Yuqawi Ustaz tulis. Yuqawi apa? Sambung. Hamzah, sambung. Yuqawi silaturrahim. ya. Silaturrahimi baina as-surah. afradil usrah. Nampak tak? Nak sini pun nak kira takmilah dah ada dah. Apa dia panggil? Sesungguhnya internet menguatkan silaturahim di antara keluarga wal mujtama. Keluarga dan masyarakat. Boleh settle. Ada ayat tu. Bila dah ada ayat ni, senang je kamu buat. Okey, ayat kedua. Ayat ketiga. Sama juga. Kita ambil wabijani bidzalika. Okey, kita tambah wabijani bidzalika. Sekarang ni cuba orang lain boleh bagi idea. Wabijani bidzalika. Terus je anal internet aidan. Internet juga bagi satu lagi idea. Yuaddi. Yuaddi apa? Sambung. Yuaddi ila wahidah al-ummah wal bilad. Yuaddi ila Aisyah sebut wahdah. Wahdah tu maknanya kesatuan. Wahdatul ummati wal bilad. Okey, nampak? Ada? Okey. Dan bayangkan kalau Aisyah, kita ada berapa poin tadi kat sini? Ustaz bagi ada 12 poin bagi pelajar cemerlang. Nak ambil 8 poin pun rasa Ustaz dah banyak dah ni. Kalau 12 poin dah banyak dah. Kalau ada 3 poin, kita pun dah boleh tulis mungkin separuh daripada karangan dah. Okey. Cuma kita nak kembangkan karangan ni, kita akan gunakan yang kedua. Yang ni poin saja ni. Ustaz biasa akan letakkan yang kedua ni, ansyitah dekat sini. Ansyitah. Apakah yang kita perlu buat? Kita kata internet menguatkan silaturahim di kalangan keluarga. So apa yang kita kena buat? Kat mana ansyitah ni ada pada nota yang seterusnya. Nota yang seterusnya ada di sini. Nota seterusnya yang ni pun kalau katakanlah kita ambil dulu 4 yang ni. 4 ni. Cara nak buat nota ni, kamu boleh ambil macam ni. Yajibu ala kulli insanin. Ambil perkataan yajibu ala. Wajib atas setiap manusia. Kemudian ambil yurshidan nas ilal khairat wa hubbil ma'ruf. Hendaklah manusia suka kepada kebaikan. Hendaklah kita membimbing manusia untuk suka kepada kebaikan. Ataupun kita kata wajib kepada manusia untuk belajar, mempelajari kejujuran dan amanah. Wajib kepada manusia untuk beradab sopan. Wajib kepada manusia untuk mencintai amalan-amalan yang saleh. Ustaz bagi kat sini ada juga 12. Boleh pilih yang mana kamu nampak sesuai nanti. Okey? Katakanlah kita ambil yang ni. Yurshidan nas ilal khairat wa hubbil ma'ruf. Ayata'amala as-sidqa wal amanah fil hayah. Ayata'addaba bi akhlaqin karimatin bainan nas, ayuhibbal ibadat wal amal salih. Katakanlah kita hafal yang ni. Okey? Kita hafal yang ni. So, untuk ayat ni tadi, kita kata,
Yang ni, ayat ni. Internet menguatkan silaturahim. So, apa ayat sambungan kita? Kita pun kata, wa yajibu ala kulli insanin. Kita nak sambung dengan ayat apa? Kita kata, internet menguatkan silaturahim. So, ayat apa yang sesuai antara 4 ni? Kalau kita hanya hafal 4 je. Ayat apa yang sesuai? Internet menguatkan silaturahim. Ayat apa yang sesuai? Ustaz pun nak ambil ayat yang ketiga. So Ustaz pun buat ayat. Wajib kepada manusia. Kita kata internet menguatkan silaturahim. Oleh itu, wajib kepada manusia ayyata'adaba, perlulah berakhlak, ayyata'adaba bi akhlaqin karimatin bainan nas. Simple. Ini baru satu point. Satu point kalau kamu gabung buat satu perenggan, kalau ada 2 point, banyak boleh tulis ni. Tajuk internet ni. Bukan tajuk biasa. Okey, so kita pergi kepada soalan lain. Soalan okey. Kita kata ahamiyatul hatif az-zaki. Kepentingan hatif zaki. Okey. Boleh tak kita guna perkataan hatif zaki yurabbin nafsa ila al-akhlaqil mahmudah? Boleh tak? Mendidik jiwa kepada akhlak mulia dengan penggunaan telefon bimbit yang pintar. Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Kita dengar Quran, kita setting masa untuk solat, kita buat grup baca Quran sama-sama tazkirah, boleh kan? Boleh kan? So that's the point. Boleh. Boleh tak yaghrisu ruhal mahabbah wal mawaddah? Boleh tak? Menanam semangat cinta, semangat kasih sayang di kalangan keluarga. Betul kan? Ya. Ya. Betul. Okey, Wani. Bagus. Okey, yang tu. Boleh tak hatif zaki yutahhirul qulub min al-amrad al-batiniyah, membersihkan hati daripada hasad dengki? Boleh tak? Boleh kan? Walaupun yang sebenarnya adalah sebaliknya kan. Kita tengok Wani asyik makan sedap, kita pun jealous kan. Afikah ada pakai handphone mahal-mahal, kita pun jealous kan. Itu yang sebaliknya lah. Tapi tak apa, masa nak karang ni tulis. Okey. So kita kata, kalau Ustaz akan buat. Wa bijani bidzalika al-hatifu dzaki yuaddi ila wahdatil ummati wal bilad, menyatu padukan manusia. So Ustaz pun sambung ayat tu, yajibu ala kulli fardin minal mujtama'. Ustaz pun ambil perkataan yang Ustaz kata tempat tadi apa? Ay yurshidan nas ilal khairat wa hubbil ma'ruf. Handphone menyatu padukan manusia, maka kita perlu hidup dalam keadaan bimbing manusia sukakan kebaikan. Dalam handphone, sukakan kebaikan. Lepas tu, Ustaz kata tadi, kalaulah ada, lepas tulis fikrah, lepas tulis ansyitah, kalau ada dalil dalam Quran, boleh dimasukkan juga. Contoh kalau kat sini Ustaz bagilah contoh-contoh dalil lah. Dalil ni jangan setiap ayat tu ada dalil. Kalau ada pun lagi bagus. Kita pun kata sebagaimana firman Tuhan yang kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jauhilah daripada neraka. Okey. Dalil itu dikira satu perkataan ke Ustaz? Tak. Perkataan ni dikira berdasarkan kepada setiap perkataan ni. Ya ayyuha ni dikira satu perkataan sebab dia membawa maksud wahai. Alladzina satu perkataan. Amanu satu perkataan. Ku satu perkataan. Anfusikum satu perkataan. Yang jadi satu perkataan yang ni.
Walaupun kita nampak banyak tapi dia jadi satu perkataan. Fi salatihim. Sebab huruf jar dengan majrur. Dia akan jadi satu perkataan. Bizikri. Satu perkataan. Allah perkataan lain. Yang ni pun hafal dalil pun dah ada berapa ayat dah ni. Yang kita boleh tulis. Pelajar, ustaz ajar dulu kat MRSM Ulul Albab, Kepala Batas ni mereka memang menghafal Quran. Jadi mereka ada bonus untuk buat karangan bahasa Arab. Tulis ayat sikit ada dalil. Tulis ayat sikit ada dalil. Okey. Okey, so sekarang ni ustaz nak tengok siapakah yang boleh buat ayat spontan kat sini. Jeng, kita bagi ayat ni. Kita bagi. Sekarang ni ustaz nak semua buat sebelum pukul 10.15 ni kita habis. Kita sampai pukul apa? 10 ke? Cik. Sampai pukul apa? Sampai pukul 10 je. Okey. Dalam 10.10 kita ambil masa sikit. Sekarang ni ustaz nak kamu buat ayat berdasarkan kepada teknik yang ustaz ajar. Fast. Okey. Ayat apa yang kita nak buat? Soalan apa kita nak? Ahamiyah ma'alil akhlaq. Akhlak mulia. Jaihah COVID-19. COVID lah. Yang ni jangan buat. Khutbah birrul walidain. Okey ni yang power. Okey. Birrul walidain. Boleh buat birrul walidain? Setuju? Kita buat birrul walidain. Ta'rif. Apa ayat yang kita nak buat mula-mula sekali? So, cepat. Ustaz nak bagi kamu je buat ayat. Kita nak berhenti ni. Tolong Ustaz, kita nak berhenti 10.10. 6 minit lagi. Apa rawabit? Nak buat ayat mula-mula sekali. Birrul walidain. Aisyah, tolong Ustaz cepat. Kama arafna. Okey, Afiqah, baik. Kama arafna. Teruskan Afiqah. Kama arafna. Anna. Anna. Anna al-birral walidain. Ayat pertama, tak kata ingat. Muhimun. Ustaz yang buat. Di hayatina. Okey. Lepas tu kita berkata apa dia kita nak buat ayat. Contohnya yang ni terbuka kepada kita lah buat ayat sendiri. Kama arafna anna birral walidain, kita kata nombor 2, haqiqatan anna Allah menyuruh kita ya'muruna bibirril alwalidain. Ataupun kita kata ya'muruna bibirri, kita buat ayat al-ab wal wal usrah. Ada ayat Quran yang kita hafal berkaitan dengan ni? Tak ada kan? Biar tinggalkan. Tak ada. Okey. Sekarang ni kita pun nak buat mukadimah kita dah ada. Macam ni je mukadimah dia. Kalau ada lagi nak cerita tentang ta'rif ni, mukadimah ni, contohnya kita kata keluarga ialah, kita boleh kata keluarga ialah ataupun keluarga terdiri daripada ibu dan ayah dan adik-beradik, dan kita perlu jadikan keluarga kita sebagai baiti jannati. Ayat kita sendiri tu. Yang ni masing-masing lah kemampuan siapa-siapa nak olah. Tapi simpelnya macam ni je. Okay, buat fikratul ula. Tajuk kita ialah birrul walidain. Macam mana? Buat rawabit dulu. Ustaz tak tulis ni. Ustaz nak tulis je. Kita seorang-seorang. Kita try dengan siapa dulu? Wani dulu. Wani bagi satu ayat penuh. Kama arafna.
Kama arafna dah wani. Kita dah masuk fikrah. Wa bijanib dhalik Bagus. Teruskan. idafati ila Ada berjani berzalik. Selain itu, okey, birrul walidain apa? Ni idea. Fast. Wani, bawakan yang fikrah, yang idea yang Ustaz bagi. Yang ada yurabbi, yaghris, yuaddi. nafsi Okey, yurabbi nafsa. ila akhlaqi Muhammad. Bagus. Yurabbi nafsa ila al-akhlaqil mahmudati. Contohnya, mislu at-ta'ah, al-amanah. Apa yang kedua, ambil ansyitah. Wani, ansyitah. Yujibu ala Bagus, yajibu ala. Yajibu ala. anna yarshidu an-nas Sebelum tu Wani, yajibu ala siapa? Dia berkaitan dengan ibu bapa, so yajib ala kulli anak lah. Anak dalam bahasa Arab kulli abna'in, ataupun kulli ibnin. Apa? Yajib ala kulli abna'in an. an yata'allamu An yata'allama sidqa. Betul? ya as-sadaqah wal amanah fil hayati. Yang ni Wani tak hafal lagi. Kalau Wani hafal, Wani akan boleh buat ayat dengan pantas, dengan confident Wani. Dan boleh tambah lagi ayat tu. Okey? Dah jadi 2 ayat dah Wani. Okey, cuba bilang Wani, ini untuk fikrah pertama sampai tak 30? Tak sampai kan 30 kan? Tak sampai. Okey, katakanlah kita tambah lagi satu idea lagi kat bawah ni. Boleh sampai tak 30? Boleh. Kan? Kan? Mudah je. Kalau kamu okey, ada tak ayat Quran cerita pasal ni? Pasal apa dia panggil? Birrul walidain ataupun taati ibu bapa. Kan ayat pertama tadi cerita pasal apa? Wahai anak-anak yang soleh, ku anfusakum wa ahlikum nara tu. Kan? Kan? Kita kata qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Okey, siap. Ini Wani dah bagi idea pertama. Okey, sekarang ni Aisyah pula. Laila pula. Okey, Laila nak bagi. Okey Laila, go. Laila, fikrah kedua. Oh, Laila tak nak. Okey. Aisyah. Fikrah kedua. Aisyah, on. Oh, Aisyah tak ada. Ammar lah, Ammar. Ammar. Amzar. Amzar lagi. Amzar lagi, ha? Siapa yang ada lagi ni? Ching layout, okay. Cepat-cepat. Nak habis masa. Aisyah. Afiqah ada Afiqah. Nasuha. Ustaz. Ya, okey Afiqah. Baik. Teruskan Afiqah. Ya. Ya? Yang bari. Okey, yang bari tu sama je makna dia dengan yajibu ala. Wajib ke atas. Yang bari maknanya seharusnya kepada. Maknanya wajib lah kita kena buat. Ataupun perkataan yang Ustaz tulis kat situ. La budda ala. Maknanya wajib. Mesti jawab maksud dia. Jadi daripada kita guna yajibu ala sahaja kan. Jadi pemeriksa pun kata pelajar ni tahu yajibu ala je. So kita ubah. Kadang-kadang kita sebut yajibu ala. Kadang-kadang kita sebut yang bari ala. Kadang-kadang kita sebut la buddha.
Kadang-kadang kita sebut ala kulli talibin, pemeriksa kata budak ni memang pandai. Boleh buat ayat sendiri. Macam tu. Okay. So, cepat. Fikrah kedua. Tentang birrul walidain. Siapa boleh buat Fikah. Rawabit dia dulu. 3 minit lagi. Bagus. Wa min nahiyatin ukhra. Okey, teruskan. Fikah. Wa min nahiyatin ukhra. Okey, wa min nahiyatin ukhra. Kita sebut kat sini. Tajuk fikah. Habiskan ayat fikah cepat. Bin nahiyatin ukhra. Birrul walidaini. Juga dalam bahasa Arab apa? Aidan. Apa kita nak cerita tadi? Apa idea yang ada lagi? Yuqawwi silatar rahimi baina afradil usrah. Menguatkan silaturahim di kalangan pelajar. Kat sini pun kita boleh tambah wa ala sabilil misal, dengan makan sama-sama, dengan solat sama-sama, baca Quran surah Yasin sama-sama, setiap malam Jumaat sama-sama kan? Kita boleh tambah ayat kat sini. Okey, lepas tu yajibu ala pun boleh tambah kat sini. Ataupun kita guna perkataan yajibu ala tu senang sangat dah, kita banyak kali guna, kita guna perkataan la budda ala la budda alaina, kita mesti, kita kata mestilah kepada kita, la budda alaina an nusalli, kita kata salat al-maghrib jama'atan. Ataupun ambil idea yang Ustaz kata la budda alaina an nuhibbal ma'ruf wa nuhibbal khairi wal ma'ruf. So ayat tu kita boleh buat. Fikrah kedua dah siap. Ada ayat Quran, masuk ayat Quran. Cuma tengok, kalau kita hanya ada satu, kita letak satu idea je, dia jadi pendek. Kan Ustaz bagi sampai 12 idea. Jadi contohnya pelajar-pelajar pandai, okey. Fikrah pertama dia letak 2 idea. Fikrah kedua dia letak 2 idea. Dia akan jadi panjang. Dan apa pemeriksa buat untuk menilai karangan kamu, dia akan tengok apa? Dia akan tengok vocabulary. Kamu ada guna perkataan yuqawi, kamu guna perkataan silaturahim, kamu gunakan perkataan nusalli, kamu gunakan perkataan jamaah. Dia adalah perkataan-perkataan yang berbeza-beza, yang bukan sama. Jadi pemeriksa akan ada hint pelajar ni cemerlang. Pelajar ni memang boleh mengaplikasikan apa yang dia belajar untuk buat karangan ini dengan baik. Okey, Ustaz rasa sama juga kalau untuk fikrah ketiga dan fikrah keempat. Fikrah keempat khatimah. Khatimah ni ambil je perkataan pertama tadi. Wa akhiran birrul walidaini muhimmun fi hayatil insan. Setakat tu pun boleh. Kalau boleh hafal sikit khatimah yang panjang, yang bersesuaian untuk semua tajuk, pilihlah. Jadi Ustaz pun tak nak untuk menyambung lagi waktu. Cuma kalau semua lihat, benda ni perlu kepada praktis, perlu kepada latihan, dan perlu kamu rasa seronok untuk cuba buat ayat. Kalau sekarang ni, malam ni, lepas ni, try buat ayat. Ambil satu tajuk dan gunakan teknik yang Ustaz bagi ni, buat satu karangan yang lengkap, kamu akan rasa terkejut bahawa kamu boleh mengarang sebenarnya. Just kita meletakkan idea-idea kita berbeza. Idea Laila tak sama macam idea Naswah, Afiqah, Wani tak sama. So masing-masing ada cara yang tersendiri. Ustaz rasa Ustaz kalau tak cukup word kena potong markah ke? Ya, memang kalau tak cukup patah perkataan memang akan dipotong markah. Tapi contohnya kalau 120
120 markah patah perkataan. Kamu tak cukup 5 patah perkataan, yang tu dimaafkan. Contohnya kamu tak cukup 110, mungkin dia potong 1 markah. Dia macam tu lah. Rugilah daripada 25 markah potong 1 markah, rugi ya. Dalil tu okey. Apa lagi soalan sebelum kita nak tutup ni? Hamzah ada soalan lagi? Khatimah tu buat 1-2 ayat ke? Ya, boleh buat 1 ataupun 2 ayat yang simple-simple yang Laila dah hafal. Contohnya Ustaz kata macam tadi, kalau kita tak ada idea sangat, kita just ambil ayat mukaddimah. Cuba kita tambahlah wa akhiran ataupun wa khulasatul qaul anna birral walidain mahbubun wa mufidun li jami'i al-abna. Contohnya kita ambil ayat yang pertama tadi. Sebab tu Ustaz kata ayat khabar tu yang Ustaz ada bagi contoh dalam nota, ayat khabar tu kena hafal, kena ingat. Jadi senang kita buat ayat. Buat ayat contoh banyak. Okey, last sekali, siapa yang boleh respon, boleh tak gunakan teknik Ustaz ini untuk buat karangan kamu sendiri, dan boleh tak ajar karangan ini untuk kawan-kawan? Boleh. Boleh. Ajar kawan-kawan cara buat karangan dengan lebih mudah biar mereka rasa yakin. Ataupun untuk exam kali ni jangan ajar lagi. Hampa buat dulu. Bagi result gempak sikit. Boleh hampa beli gempak apa? Setuju? Okey. Wani. So, Ustaz nak tanya, okey, Ustaz ajar boleh faham ke dan boleh ikut? Boleh Ustaz. Okey, Wani boleh? Mudah tak ikut? Mudah. Okey, so cantik. Siapa? Hamzah tadi, Hamzah. Macam mana? Boleh? Boleh Ustaz. Hamzah rasa daripada markah 25 untuk insya' yang kedua tu, berapa Hamzah boleh rasa nak skor? Rasa confident untuk skor? 20 ke atas. Okey, cantik. Siapa lagi ni? Nasuha. Ya. Nasuha macam mana? Boleh buat karangan? Sebelum ni Boleh. boleh buat karangan tak? Sebelum ni dah biasa boleh. buat karangan? Dah biasa dah? Ya. Dah biasa buat Cuma karangan? kali ni rasa mudah lagi. Sebab tapi Nasuha tetap perlu menghafal dia punya idea tu. Jadikan dia idea dan ayat Nasuha sendiri, bukan ayat buku, bukan ayat yang Nasuha hafal. Ayat daripada Nasuha sendiri. Confident daripada Nasuha. Okey, siapa lagi yang ada fikah tadi? Tak ada gambar dah fikah. Fikah okey? Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Dan Aisyah, mana Aisyah ni? Tadi Aisyah selalu respon. Aisyah masyhur perempuan ke? Boleh balik kamar. Oh, satu sekolah? SMI Ikram? Al-Masyur. Al-Masyhur. Okey. Okey, jadi ilmu ni sebenarnya akan bermanfaat dan akan bertambah kalau kita kongsi-kongsi dan kita ajar orang lain. So, ajarkanlah dan kuasai apa yang Ustaz bagi ni. Guna nota tu sebaiknya insya-Allah, dan Ustaz doakan semua boleh skor dengan baik. Dan untuk makluman semua, kelas kita malam ni direkod, dan kalau rasa tak mampu nak bercerita kepada pelajar supaya dia orang faham, suruh dia orang rujuk kepada MPDCA punya link, punya website, dan masuk cari. Semua ada yang diajar oleh guru-guru berpengalaman kita. Okey, insya-Allah ni untuk kemudahan semua. Okey, Ustaz rasa setakat ini saja untuk malam ni sampai 10.21. Syukran Wani. InsyaAllah boleh guna formula Ustaz. Ya Ustaz, alu-alukan. Guna yang terbaik. Skor Wani. Bagi power sikit. Tunjuk pada Ustazah Nur Hayati ke? Tak, Maklim Luqman. Mu'alim Luqman. Okey. Oh, Wani SMI Ikram. Kirim salam dekat Ustaz Luqman. Civitas. Okey. Okey. Siti Mahfuzah, syukran jazilan. Okey. Wa naktafi bihadzal qadar.
wa nas'alullah as-salamah wat taufiq fi kulli a'malina wa nas'alukum an-najah fi imtihanikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Laila, terima kasih Wani. Terima kasih semua. Syukran Ustaz. Syukran Siti Mahfuzah. Aisyah. Oh, Aisyah tak ada. Okay. Assalamualaikum. Tuan bukan Tuan Faris ni kan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sorry, lambat. Ni. Eh? Ni Kelas punya. Oh, betul. Sekarang. Memang tiap-tiap malam lah. Ni duduk depan komputer. Macam tu lah Ustaz. Kat 2 bulan dah. Betul. 7.30 ready. Kadang kita buka awal ada yang masuk dah. Sampai 10 lebih tu lah. Tapi mungkin kali ni tak amai kan? Sebab dia orang dah sekolah kot, masuk asrama. Dia orang dah sekolah, lepas tu promosi pun dah slow sikit kot. Kan? Tu yang tak banyak tu. Tapi Ustaz ni kira okey lagi, ada yang itu 14 budak kan. Ya ke? Tapi tak apa, kita rakam. Ya, betul kita rakam. Jadi bermanfaat jugalah kan. Esok tu nanti dia dah ready tu, saya download, saya buat dalam portal MPDCA tu, nanti boleh tengok balik lah. Ya cik. InsyaAllah. Nama apa? Razi. Cik Razi. Ya. Biasa Cik Razi dengan siapa? Guna email ni dia tak ada nama. Guna email Delima ni kan. Tak keluar nama. Ya. Okay, insyaAllah Cik Razi. Terima kasih. Isyak, Anda setia menunggu ya. Dia dah keluar mana? Ya? Isyak ke? Saya? Dia. Saya SMK Matang Tok Jaya. Matang Tok Jaya. Okey. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum.